Ibrahim, tak banyak sangat ke Ibrahim kamu buat korban ni? Lalu jawab Nabi Ibrahim, kullu ma taqarraba bihi laisa bi syai'in 'indi. Tiap-tiap perkara yang boleh mendekatkan diri aku kepada Allah, maka tidak ada apa-apa harga di sisi aku untuk buat korban di jalan Allah. Wallahi, dia sumpah demi Allah, lau kana li ibn, kalau ada bagi aku anak laki-laki, la azbahtuhu, nescaya aku akan sembelihkan dia fi sabilillah, untuk jalan Allah. Lalu masa pun berlalu, tu berlalu lama lah, Nabi Ibrahim pun berbini dah. Maka pendek kisahnya, Nabi Ibrahim duk berdoa pada Allah, Rabbi habli, berilah kepada aku ni anak minas salihin, daripada anak yang soleh. Duk berdoa pada Allah Ta'ala supaya dikurniakan cahaya mata. Bini yang pertamanya nama Sarah. Takdir Allah Ta'ala tak dapat anak Siti Sarah ni, bertahun-tahun tak dapat anak. Akhirnya dengan perintah Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim bini seorang lagi, namanya Hajar. Ni orang panggil ubat mujarab. Mana-mana pasangan hak tak boleh anak lagi, jangan putus asa, tambah seorang lagi dekat sini. Tambah seorang lagi tu, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi anak. Memang takdir Allah Ta'ala ni, Siti Hajar bila dia kahwin dengan Ibrahim boleh anak Ismail. Siti Sarah kemudiannya boleh anak juga, nama Ishak. Itu pendek ceritanya. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Ta'ala supaya diletak bini dengan anak dia Hajar dan Ismail ni di satu tempat yang tidak ada satu kehidupan pun berlaku. Tak ada, namanya Bakkah, iaitu Mekah lah ni lah. Tak ada supaya sekarang lah, sekarang ni meriah lah Mekahnya ada ni. Sampai tu tak ada apa-apa, tak ada satu kehidupan pun. Pendek cerita lagi, setelah mana ditinggal, itu kita tahu belaka lah. Siti Sarah berlari daripada Safa ke Marwah cari air untuk Ismail. Maka sampai sekarang kita pun kalau pergi umrah, pergi haji, mesti kena bersa'i selepas daripada tawaf. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu ialah setengah daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Patu sunat minum air Zam-Zam. Sebab apa? Sebab Nabi Ismail ketika tu baby lagi, bayi lagi. Takdir Allah Ta'ala nya duduk menangis-nangis kerana dahaga tu, daripada tapak kaki dia tu keluarlah air. Air itulah dipanggil air Zam-Zam. Ma'ul Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam ni bagi apa yang diniat oleh si peminum, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Ta'ala. Itu. Jadi bila lama Nabi Ibrahim balik pula ke Palestin, diperintah pula oleh Allah Ta'ala bila falamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala mana telah sampailah umur Nabi Ismail tadi tu usia yang boleh dianya berusaha, yakni lamma salaha ayyamshiya ma'ahu. Tatkala mana Nabi Ismail itu sudah pun orang panggil umurnya boleh berjalan bersekali dengan Nabi Ibrahim, boleh jalan sekali dah, tak kena dukung, tak kena pipik. Kata setengahnya ketika tu Nabi Ismail anak berumur 17 tahun, kata setengahnya ialah 13 tahun. Barulah Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk boleh jumpa pula dengan Hajar dan Ismail. Pendek ceritanya bila pergi sampai ke Mekah pula, Nabi Ibrahim alaihissalam diberi mimpi. Dalam mimpi kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, lamma kanat lailatat tarwiyah wa nama, tatkala mana sampailah pada malam tarwiyah dan tidur dia Nabi Ibrahim, ra'a fil manami, melihatlah ia Nabi Ibrahim di dalam mimpinya,
mayakulu orang, ada satu orang yang berkata, ya Ibrahim, hei Ibrahim, binazrika, kih buat dengan nazar engkau. Nazar hak dulu, hak masa dia bujang dulu, hak dia sembelih kambing 1000 ekor, lembu 700 ekor, unta 100 ekor. Binazrika, buat nazarmu tu mana? Itu sembelih anak. Falamma asbaha, maka tak kala mana berpagi-pagilah Nabi Ibrahim, akhadha, jadi Nabi Ibrahim yatarawwa mana yatafakkar, berfikir-fikir, ahwa, adakah mimpi tersebut minallah, daripada Allah, am minasyaitan, ataupun mimpi tersebut tu daripada syaitan. Jadi oleh kerana pagi esok tu Nabi Ibrahim berfikir-fikir, mimpi yang dia alami suruh sembelih anak tu adakah daripada Allah ataupun daripada syaitan, falidha summiya yaumat tarwiyah, maka kerana itu dinamakan hari tersebut hari tarwiyah. Kalau kita hari inilah nak tarwiyah. Kalau di Mekah kemarin, hari ini hari wukuf Arafah. Falamma amsa, tak kala mana petang pula. Pagi tu hidup mikir, mimpi ni daripada Allah ke daripada syaitan? Maka dinamakan hari tersebut hari tarwiyah. Sebab apa? Sebab yatarawwa, apa? Yatafakkar, mikir. Nabi Ibrahim hidup mikir, mimpi ni sebenar kau daripada syaitan ke? Itu dah. Falamma amsa, maka tak kala mana sampai petang itu, ra'a thaniyan fil manam, lihat pula sekali lagi dalam mimpi dia. Mana Nabi Ibrahim tidur pula betul-betul, mimpi pula sekali lagi. Apa mimpi sekali lagi? Suruh pergi sebelah, binazrika, buat dengan azammu tu. Apa? Yang ni aku akan sembelih anak aku laki-laki, kalau aku ada anak laki-laki, untuk jalan Allah. Buat. Suruh pula sekali lagi. Bila begitu, falamma asbaha, maka tak kala mana terbangun daripada tidurnya, arafa, mengetahuilah Ibrahim alaihissalam, annahu, bahawasanya tidur mimpi tersebut, annal manam, bahawasanya mimpi yang dia alami 2 kali ni, minallahi, daripada Allah Ta'ala, bukan daripada syaitan. Walidha, dan kerana demikian itulah summiya, dipernamakan zalikal yaum, hari tersebutnya, yauma arafata, hari Arafah. Sebab apa? Sebab kenal, orang panggil tahu, mengetahui bahawasanya mimpi tersebut tu daripada Allah, bukan daripada syaitan. Jadi Arafah ni jadi nama bagi tempat. Kata setengahnya, kenapa dinamakan tempat tersebut Arafah? Karena di sanalah nenek kita dengan tok kita Adam dan Hawa tu jumpa pula, setelah mana diturunkan oleh Allah Ta'ala daripada syurga. Ia diturun daripada syurga ni ada 4 makhluk. Mana? 2 manusia, satunya jin, satu lagi binatang, hayawan. 2 manusia, Adam dan Hawa. Satu jin iaitu iblis laknatullah, dan satu lagi binatang ialah ular. Itu ular. Ini ada dalam kitab tafsir Khazin. Imam Khazin, ada tafsir Baydawi pun ada, diceritakan bahawasanya iblis ni tak kala mana dia tidak mahu hormat kepada tu Adam, maka dia dihalau daripada mendiami syurga, tapi tak turun lagi ke dunia. Dia tak boleh masuk dalam syurga, duduk luar. Jadi dia rasa dengki, cemburu tengok tu Adam dengan Hawa duduk senalene dalam syurga dengan penuh kenikmatan. Dia pun mari berasa, aku nak wi Adam ni sama dengan aku juga. Mana? Kena halau juga. Karena dalam banyak-banyak Allah Ta'ala suruh Nabi Adam duduk dalam syurga tu, wala taqraba hazihi syajarah fatakuna minaz zalimin, jangan mendekati ini pokok. Pokok tu pokok namanya pokok hintah,
buahnya nama khuldi. Nah itu. Maka iblis nak masuk tak boleh. Kenapa? Khazanatul jannah, malaikat yang menjaga syurga ni tahu kata orang ni tak boleh masuk dalam syurga. Nah, akhirnya dia jumpa dengan ular. Iblis ni jumpa dengan ular. Dia nego lagu mana tak tahu, ular pun setuju apa? Yang ni dia masuk dalam tubuh ular, ular masuk dalam syurga. Nah, maka lepaslah dia masuk dalam syurga. Itu ceritanya. Maka sebab tu fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fih. Tak kala mana iblis tu berjaya mengasuh tu Adam dengan Nek Hawa, maka yang diturunkan oleh Allah daripada syurga tu 4 makhluk, 2 manusia, 1 jin, 1 binatang. Apa? 2 manusia tu Adam Nek Hawa. Kemudian 1 jin iaitu iblis. Kemudian 1 binatang iaitu ular. Sebab tu ular ni tak ada kebaikan apa pun dengan kita. Tu banyak dalam hadis Nabi SAW. Nabi kata kita dengan ular ni tidak akan berdamai sejak mana dia terima orang panggil iblis. Maka sebab tu bila mu jumpa ular kata wi mapu. Sungguh orang kita pergi pera pula itu ni pelik sungguh. Macam tak pernah baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ular. Itu. Baik. Hamba cerita tu sebab ada ular masuk dalam rumah hamba itu, ular sawah batik. Duduk belaka atas kitab Allah. Terkejut panggil budak. Kat budak tu berani dengan ular. Ingat kau pergi kata. Ia jaga pula dah. Lepas tu pergi lepak di sungai mana kata mu kalau dia masuk rumah orang siap mu. Kena. Tu Nabi suruh bunuh ular ni. Kenapa? Kerana musuh dengan manusia. Sejak daripada dia terima iblis masuk dalam tubuh dia untuk goda tu Adam Nek Hawa. Maka bila diturun tu pendek ceritanya di tempat manakah berjumpa pula Nabi Adam dengan Nek Hawa? Di padang Arafah lah. Maka kerana itu juga dinamakan summiya zalikal makan al-Arafah. Kerana itu juga dinamakan tempat tersebut ialah Arafah. Kemudian kata setengah ulamanya, akhirat esok bila ditiup sangkakala yang kedua, kita semua ni akan bangkit daripada kubur kita masing-masing dengan tubuh, dengan jasad, dengan ruh. Ni kalau mati diijuk pakai sini. Kemudian malaikat ni halau kita daripada belakang. Tiap. Gi ke mana? Katanya ulama, gi pada Arafah. Tu. Pada Arafah tu disaling bumi yang baru untuk dihimpun sekalian manusia sejak daripada tu Adam hingga manusia yang akhir daripada usia dunia. Ibaratnya seperti berah dalam gun ni. Kaki atas kaki, kepala atas kepala. Penuh. Melainkan orang-orang yang Allah Ta'ala rahmat, ada jalan raya khas untuk dia daripada Ijuk kepada Arafah. Itu dah VIP sungguh dah katanya. Ni wala VIP sekarang ni. Dia laju sikit pada kita je sebab ada escort polis. Jalan raya sama-sama tu juga, hak belobet tu juga, hak pecah tu juga. Tidak duk mulia mana. Itu ni. Raja ke sultan ke perdana menteri ke menteri besar ke menteri kabinet dapur ke, jalan raya tu jugalah. Cuma laju dia sikit sebab apa? Sebab ada polis escort. Akhirat esok VIP sangat hebat. Jalan raya khas untuk dia seorang, bukan jalan raya kasturi. Daripada umat. Pas kenderaan ni tengok Tuhan nak bagi kenderaan berapa atas amal dia. Kalau dia sembelih lembu mula kerana Allah Ta'ala, maka kenderaan dia dapat lembu jini. Hak akhirat, bukan lambu jini hak dunia dah. Lembu jini hak akhirat laju lebih daripada Lamborghini hak di dunia lagi. Siapa? Tak ada tu, tak ada orang boleh melintah, tak ada orang boleh tumpah, tak boleh. Jalan raya khas untuk dia. Itu orang panggil kemuliaan akhirat. Kau sebab tu kita buat korban tu bukan semata-mata nak suka, tidak. Kerana ketakwaan kita kepada Allah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum.
tidak sampai pada Allah. Daging korban kamu, darah korban kamu itu tak sampai. Pasal apa ke siapa? Daging darah jatuh ke bumi, daging masuk dalam perut kita lah. Nah, kita hak makan. Tapi hak sampai kepada Allah ialah taqwa Allah. Maka sebab tu ibadat korban yang kita buat tu biar jadi ibadat, jangan jadi fasik. Nah, ibadat yang fasidah, ibadat yang rosak. Bagaimana ibadat yang rosak? Yakni buat korban tanpa belajar. Walaupun sah orang panggil sembelihan, tapi bercampur dengan benda haram. Contoh ini. Nah, seperti nak sembelih itu tak dapat keizinan daripada tuan bahagian bagi lembu, bagi binatang. Nah, kalau lembu 7 bahagian lah. Kalau kambing tak boleh nak bagi 7, so je. Nah, pakai sembelih lalu. Walaupun sembelihannya sah, tapi haram perbuatan tersebut. Itu. Begitu juga. Belum dibahagi lagi 7 bahagian milik, bagi 7 bahagian diangkat dah untuk masuk, untuk gapo. Ini banyak perbuatan kita ni nak cepat, nak mudah. Padahal ni ibadah. Bacalah kitab Sabilal Muhtadin ke, dalam kitab Jawi itu, kitab Jawi kita Arab sama. Qalyubi wa Umairah ke gapo dah. Ikna ke Bujairimi ke. Semua disebutkan kita kena nyata dulu milik 7 bahagia itu yang mana satu. Sebab setiap juzuk daging itu ada ishtirak, dia panggil berkongsi milik bagi 7 bahagia. Melainkan lembu seekor tu milik seorang. Boleh dia kata ambil ni masak dulu, ni nak bagi kau pakai miskin, ni saya nak sikit untuk makan ke saya. Tak apa, seekor lembu dia seorang. Tapi kalau seekor lembu 7 bahagia, setiap juzuk daging tu ada orang panggil milik 7 bahagia yang tidak nyata. Ada. Maka dia nak menghalalkan orang panggil bahagia, kena bahagia dia, jangan bahagia orang lain. Ini banyak kita tak jaga. Ambil tu pergi masuk dulu. Ambil orang siapa? Ada saya tu. Hak mana sah awak? Ada tu. Hak saya sah ada sebahagia dia ni. Hak mana sah? Ni banyak kalau kita tak mengaji. Ambil. Bila kita nak menghalalkan, kena halal orang. Halal kita, tak boleh halal orang. Orang nak mari minta berah rumah kita. Kita kena ambil berah rumah kita, bukan ambil berah rumah jiran saya tak apa. Ambil. Boleh ke itu? Tak boleh. Kita nak sedekah, kita nak bagi ni biar milik kita, jangan milik orang lain. Tu. Walaupun sah ibadat korban tersebut, tetapi hijaz tersebut haram. Orang panggil ibadat dia tu bercampur dengan benda haram. Maka kerana tu setiap daripada apa yang kita buat ibadat ni, mestilah orang panggil benar-benar mengikut apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dapat kongsikan sedikit sebelum daripada Jumaat ni, kita dapat manfaat sedikit sebanyak, terutama bagi saya sendiri yang bercakap. Jadi cukup setakat tu, wallahu a'lam wa ilmuhu atam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan, beberapa pengumuman daripada pihak pengurusan masjid. Yang pertama sekali berkaitan dengan pelaksanaan solat sunat Aidil Adha yang akan diadakan pada hari Ahad ini, ya. Jadi pihak Jabatan Agama Islam JAIS telah membuat penyelarasan yang mana semua masjid dan surau supaya melaksanakan solat sunat Aidil Adha jam 8 pagi. Ya, jadi maklum sekali lagi pelaksanaan solat sunat Aidil Adha telah diselaraskan di semua masjid dan surau di negeri Selangor, iaitu jam 8 pagi. Jadi minta kepada para jemaah supaya dapat bersedia lebih awal datang ke masjid ataupun surau.
Yang kedua daripada pihak pengusaha masjid berkaitan dengan pelaksanaan ibadah kurban. Jadi insya-Allah pada tahun ini pihak Masjid Nurul Iman Kampung Ijo akan melaksanakan korban sebanyak 12 ekor, ya, termasuk sumbangan daripada kerajaan negeri Selangor sebanyak 1 ekor. Jadi insya-Allah pelaksanaan korban ini akan dijalankan setelah selesainya solat sunat Aidil Adha, dianggarkan sekitar jam 9 pagi lah, ya. Jadi diminta kepada semua para jemaah, ya, dapat hadir ke masjid ini beramai-ramai untuk kita sama-sama melaksanakan ibadah korban. Jadi pada tahun ini pihak pengusaha masjid telah membuat sedikit perubahan tentang pengagihan daging korban, iaitu di mana pengagihan daging korban kita buat melalui kupon-kupon, ya. Jadi diminta kepada para jemaah supaya datang ke masjid pada awal pagi itu untuk kita mengambil kupon. Jadi insya-Allah daging kita banyak, ya, sebanyak 12 ekor. Jadi kita telah membuat keputusan untuk kita edarkan kupon-kupon kepada ahli karya Masjid Nurul Iman Kampung Ijo untuk datang pada pagi itu ambil kupon dan kita tulis nama, dan pengedaran daging kurban akan dilakukan setelah siap, ya, setiap kita lapah dan kita timbang seawal Selasa pukul 11.30 pukul 12 siap lagut kalau tidak ada apa-apa halangan seperti mana tahun lepas. Jadi diminta kepada, sekali lagi saya ingatkan kepada semua para jemaah di karya Masjid Nurul Iman Kampung Ijo supaya pada pagi itu datang untuk mengambil kupon dan tulis nama. Pada tahun ini kita tidak hantar ke rumah-rumah, ya, kecuali asnaf kita sudah ada senarai nama dan kita akan bagi terus kepada mereka yang berkenaan, ya. Jadi itu saja makluman daripada pihak pengusaha masjid. Saya ucapkan selamat menyambut Aidil Adha. Kita sama-samalah kita datang beramai-ramai pada hari Ahad, ya, selepas solat sunat Aidil Adha untuk sama-sama kita jalankan ibadah korban. Kalau yang tak korban pun kita sama-sama kita tolong, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد يا الله يا كريم الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا
سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشفا والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب الصلاة القائمة آت سيدنا محمد والسفر إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله القائل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita mendapat rahmat dan keredaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Mimbar Jumaat hari ini
akan membicarakan khutbah yang bertajuk Haji itu Arafah. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, berwukuf pada hari Arafah adalah rukun haji yang mesti ditunaikan. Hadis daripada Abdurrahman bin Ya'mar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajju arafatu, bermula haji itu adalah Arafah. Rawahu Tirmidzi. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari Arafah pada 9 Zulhijjah setiap tahun merupakan hari yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan rahmat dan berkat. Diperkenankan segala doa. Oleh itu mereka yang berada di sana disunatkan untuk memperbanyakkan zikir seperti tahmid, tasbih, tahlil dan membaca Al-Quran, beristighfar serta berdoa dengan penuh rasa pengabdian dan keinsafan. Menurut para ulama, wukuf di padang Arafah mengandungi berbagai-bagai hikmah. Antaranya pertama, menghayati persaudaraan seagama, yakni ukhuwah Islamiyah. Kedatangan para jemaah ke padang Arafah dengan pakaian ihram serba putih bukan sahaja melambangkan kebersihan jiwa, tetapi menunjukkan persaudaraan sejati umat Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah antara saudara kamu yang bertelingkah itu. Lebih-lebih lagi manusia adalah keturunan yang sama, yaitu dari Adam alaihi salam dan Hawa, asal permulaan manusia di muka bumi ini. Oleh itu betapa perlunya manusia menjalin hubungan baik dengan saudara mara mereka. Kedua, menyadari pentingnya perpaduan. Perhimpunan di padang Arafah merupakan perhimpunan tahunan terbesar umat manusia di muka bumi ini. Mereka berjumpa, berkenalan dan dapat berbincang. Mereka tambah meyakini betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk bernama manusia seluruh penjuru bumi yang berbeza warna kulit, budaya dan bahasa pertuturan. Melalui pakaian seragam berwarna putih, mereka menghormati tanpa mengenal pangkat dan kedudukan, tanpa mengenal fahaman politik, tanpa mengenal kaya atau miskin. Semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala yang mesti bersatu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yakni agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai. Ketiga, mengisafi tentang kematian. Memakai pakaian ihram serba putih yang tidak berjahit seolah-olah mengingatkan kita kepada kain kapan yang akan membaluti tubuh ketika nyawa dipisahkan dari jasad. Walaupun kita memiliki pakaian yang berbagai jenama yang bernilai, tetapi kain putih juga sebagai kain kapan membaluti tubuh kita ketika mana kita meninggal dunia. Demikian juga kedudukan khemah-khemah dengan kawasan-kawasan yang amat terhad, berkongsi tempat penginapan, bilik mandi, tandas dan pergerakan yang terhad, mengingatkan kita bahawa suatu ketika nanti kita akan berhijrah ke alam barzakh yang sempit dan ruang yang lebih terhad. Keempat, mengingati perhimpunan di padang mahsyar, perhimpunan pada hari Arafah, mengingatkan kita kepada perhimpunan besar pada hari akhirat. Apabila berlaku hari kiamat, padang Arafah yang terbuka luas dan terdedah kepada kepanasan cahaya matahari menggambarkan seolah-olah kita berada di padang mahsyar pada hari kiamat nanti. Di sana tiada khemah, tiada tempat berlindung, tiada penghawa dingin. Setiap individu bergantung kepada amal solehnya semasa hidup di dunia. Ketika itu mereka hanya mengharapkan rahmat dan pengampunan ilahi dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
agar amalannya diterima, dosanya diampun, terlepas daripada azab seksa api neraka dan dimasukkan ke syurga. Justru Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semasa di dunia supaya menyediakan sebanyak-banyaknya amal soleh sebagai bekalan bagi menghadapi hari akhirat kelak. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, yakni dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhati apa yang dia telah sediakan daripada amal-amalannya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Muslimin yang dirahmati Allah, umat Islam yang tidak berada di padang Arafah disunatkan berpuasa pada 9 Zulhijjah yang dikenali sebagai puasa sunat Arafah. Kelebihannya sangatlah besar, sebagaimana hadis daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu yaumi arafata inni ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Berpuasa pada hari Arafah itu aku kirakan atas Allah bahawa mengkifarat, yakni menghapuskan akan dosa tahun yang dahulunya dan dosa yang setahun yang kemudiannya. Oleh itu, marilah kita sama-sama mengambil kesempatan berpuasa sunat Arafah pada hari esok sempena 9 Zulhijjah ini. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, sukacita diingatkan kepada saudara-saudara sekalian, janganlah ada dalam kalangan kita yang ketinggalan mendaftarkan diri sebagai bakal haji pada masa akan datang, supaya kita mendapat giliran menunaikan fardu haji apabila sampai masanya. Hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'ajjalu ilal haji, yakni al-faridatah, fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Bersegeralah kamu menunaikan fardu haji, kerana seseorang itu tidak tahu apa yang akan berlaku ke atasnya, yakni kematian. Rawahu Ahmad bin Hanbal. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, bagi mengakhiri khutbah ini, marilah kita menghayati saranan berikut. Pertama, umat Islam hendaklah senantiasa berusaha untuk melepasi tahun istita'ah yang diputuskan oleh syarak melalui ketetapan perintah untuk menunaikan haji. Yang kedua, wukuf di padang Arafah adalah ekspresi kepatuhan kepada Allah dan perpaduan umat Islam yang perlu berterusan sepanjang zaman, walau di mana dan di dalam keadaan apa sekalipun. Ketiga, umat Islam yang tidak menunaikan haji hendaklah turut serta menghayati gerakan-gerakan ibadah yang dilakukan oleh bakal-bakal haji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afattum min 'arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin. Tidak ada dosa bagi kamu untuk mencari kurniaan, yakni rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang telah ditunjukkan kepada kamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Al-Baqarah ayat 198. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تصب عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Marilah sama-sama kita membuka mulut kita untuk berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita seperti orang yang benak dan bebal yang tidak memahami apabila dibacakan firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa berselawat mereka itu ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah oleh kamu ke atas Nabi dan ucap salamlah olehmu ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita berselawat. Jangan sampai kita tidak membuka mulut untuk berselawat, maka kita termasuk di kalangan orang yang benar-benar bakhil dan akan tersembam wajah kita di pada mahsyar sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghurima anfin, gebah bersembam muka manusia di pada mahsyar akhirat kelak, zukirtu indahu falam yusalli alayya, mereka yang disebut nama aku tetapi tidak berselawat ke atas aku sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika binabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi'aini inayatikar rabbaniyah wa bihifzi wiqayatikas samadaniyah jalalata malikinal mu'azzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Hajj ibnil marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Hajj. Allahumma adimil auna wal hidayata wat taufiq was-sihhata was-salamata mink liwali ahdi Selangor Tengku Amir Shah ibni Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Hajj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwazzafina war ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan sembahyang fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor, menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor Tijari, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati. Jauhilah kami daripada perbuatan riswah dan salah guna kuasa, kerana ini adalah suatu pengkhianatan kepada amanah
yang diberikan. Ya Allah, panjangkanlah usia, murahkanlah rezeki, matikanlah mereka di dalam iman dan Islam, masukkanlah mereka di dalam syurga tanpa hisab atau hisab yang ringan. Bagi mereka yang telah menginfak dan bersedekah kepada Masjid Nurul Iman Ijuk, dan begitu juga kepada Pondok Rumi Sufi Jawi di Kuang di Sungai Buloh, ya Allah. Allahumma ya dafi'al bala, idfa' anna hadzal waba'a wal bala'a wal marada wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La سيدنا مولانا محمد الوصلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف. Istau wa'tadilu, betulkan shaf, rapatkan shaf, penuhkan shaf. Usalli fardal jum'ati raka'ataini ada mustaqbilal qiblata imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran subhanallahi wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda. Inna salati wa nusuki wa mahyaya la syarika lahu wa bidzalika a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير
من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم الله أكبر اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني واهدني واعف عني الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر لي وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله أكبر سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر سبحان ربي سبحان ربي الله أكبر واغفر لي وارزقني واهدني وعافني الله أكبر سبحان ربي سبحان ربي سبحان ربي الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا كما صليت على سيدنا وعلى آل سيدنا وبارك على سيدنا كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ولا سبحانك إنا كنا من السلام عليكم ورحمة الله اللهم إنا نسألك رضاك السلام عليكم ورحمة الله ونعوذ بك من سخطك الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا وأعمالنا التامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ارزقنا متابعة جدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وطاعة وعملا صالحا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اختم لنا بالإيمان والإسلام اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم بحق الفاتحة وبنور الفاتحة وبحق من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن ترزقنا الصحة في الدين والدنيا والآخرة يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا من لعبد ويغفر ويرحم ويا دافع البلاء والنقم ادفع عنا يا الله ادفع عنا يا الله وعن جميع المسلمين والمسلمات كل بلاء وغباء ووباء وهم وضيق وشدة ونقمة وفتنة يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف مولانا دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوة أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pengumuman dan sebagai pemberitahuan lah, kutipan untuk pembinaan pondok kita pada bulan Ramadan hari itu termasuk di masjid kita juga ni berjumlah 150,000 dan alhamdulillah kita telah pun mula buat dah pondok-pondok pelajar yang insya-Allah mungkin dalam 2-3 minggu akan siaplah pondok-pondok pelajar tersebut supaya pelajar-pelajar kita yang duduk sekarang di tempat sewa tu boleh berpindah. Namun perkara yang menjadi susah sikitnya ialah tanah tersebut tidak ada air. Air syabas tak boleh nak sampai.
Kemudiannya kita boring dah, kita terlalu boring, masuk dekat dengan seminggu lebih, sampai 100 kaki ke bawah tak ada air. Jadi sekarang ni kita tengah minta usaha dengan Syabas supaya walau bagaimanapun minta supaya air itu boleh sampai juga ke pondok, dan simpan walau slow pun simpan dalam taki yang kita akan beli insya-Allah. Jadi hamba terima kasih kepada pihak masjid, kerana di sini pun sejak daripada kutipan untuk membeli tanah di wakaf atas nama pondok, sehinggalah kepada kita boleh buat dah pondok belajar, kerana beri peluang kepada untuk pihak pondok boleh membuka panggil wakaf, dan siapa-siapa yang ingin berwakaf insya-Allah ada di belakang sana insya-Allah. Itu saja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.